Sarawak pun dah ada, di Likas pun dah ada, di Hospital Kementerian Pelajaran, iaitu di Pusat Universiti Melaya, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan dan juga di USM di Kubang Krian. Dan sebelum itu, di kawasan yang belum ada lagi, contohnya di Pulau Pinang, kerajaan membeli perkhidmatan daripada pihak swasta. Di Pulau Pinang, kerajaan telah pun membeli perkhidmatan daripada Mount Mariam dan juga di Pantai Medical, ya, di Pantai Mutiara di Bayan Baru, dan di Nilai pun dibeli juga, di Melaka pun beli juga. Jadi memang kerajaan merancang untuk bina satu lagi pusat kanser di Sabang Jaya, dijangka dalam tahun rancangan Malaysia ke-11 dari betul. Bagi Yang Hormat Limbang, kena dengan Hospital Limbang. Hospital ini adalah hospital yang ada berpakar, 100 katil. Dia ada 100 katil dan bed occupancy rate, BOR, adalah 39% sahaja. Walaupun sekarang ni dah ada perkhidmatan pakar obstetrik dan ginekologi, tapi kerajaan merancang untuk menambah lagi kepakaran kepada 10 jenis kepakaran. Ini akan dilaksanakan peringkat demi peringkat. Dan setakat ini Hospital Limbang telah pun memang ada perancangan untuk meningkatkan Hospital Limbang ini menaik taraf supaya ia dapat menampung pakar-pakar yang kita akan hantar. Ini akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11 2020. Tentang klinik Desa Nangga Medamit sini. Medamit, ya. Dia di situ ada dua, satu klinik kesihatan, satu lagi klinik desa. Jadi klinik desa ni tak perlu dinaik taraf dan cuma kita pertingkatkan lagi perkhidmatan di klinik kesihatan yang ada, sebab penduduknya tak begitu ramai, cuma 4,622 penduduk, dan jumlah kedatangan pesakit cuma 34 orang pesakit sehari. Jadi tak banyak, tak perlu ditingkatkan klinik kanak-kanak ibu dan kanak-kanak kepada klinik kesihatan, tak perlulah. Belum sampai masa lagi. Tak laluan sikit. Ya. Terima kasih Timbalan yang dipertua, dan terima kasih Timbalan Menteri. Cerita Medamit tu just tu pencerahan sedikit, yang sebenarnya klinik desa tu ada, tetapi ianya very old dan dia terletak di seberang sungai. Jadi masalah dia di seberang sungai itu ialah disebabkan accessibility ke situ. Sebab itulah ianya telah pun dalam seawal tahun 2009 dulu telah diluluskan untuk dipindah dipindah lebih kepada yang pihak di Pekan Medamit tu, di mana tapak dah disediakan, semuanya, everything is ready, tinggal nak tunggu nak pindah saja. Actually that's what we are requesting. Masih teman-teman, masih speaker. Dekat Imam Muhammad, kalau ingat saya pergi melawat sekali lah tengok keadaan sebenarnya, mungkin itu lebih baik lah. Jadi tuan Ketua, Batu Sapi, Menteri, Yaman Batu Sapi, Menteri Bukit Gantang bangun ya, Mat. Bukit Gantang. Nak bagi Bukit Gantang. Bukit Gantang. Batu Sapi. Ya. Ya, silakan. Terima kasih Ketua dan terima kasih Menteri. Kita tahu negara kita sekarang ni masalah kanser merupakan masalah yang dianggap sebagai pembunuh senyap. Soalan saya, ya Mat, kanser tak masuk lagi yang mana? Tak. Radioterapi tadi masuk kes. Radioterapi tadi. Jadi soalan saya ialah, berapa kos radioterapi yang menyebabkan banyak hospital-hospital yang tak ada, termasuklah hospital-hospital daerah di Taiping sini pun terpaksa pergi merawat di Pulau Pinang, tak silap saya. Dan yang keduanya ialah, bilakah perancangan kerajaan untuk memastikan supaya setiap sekurang-kurangnya hospital daerah ada radioterapi sebagai satu langkah kerajaan untuk nak mencegah prevention dengan izin, supaya masalah kanser ni tidak berlarutan dalam negara kita. Sibuk betul. Ini terkeluar sikit, tak apalah saya jawab. Menteri. Dia sebenarnya kementerian merancang pusat-pusat kanser ni ikut zon, betul, di utara, di tengah, di selatan, dan di timur, dan di Sabah Sarawak. Jadi kita tak mampu nak buat keseluruhannya. Satu, kos tinggi.
satu Linac machine kurang-kurang 16 juta ringgit satu. Satulah, dia bukan satu, kurang 2, 3 sebagainya. Satu di satu pusat. Kemudian kepakaran perlu ada. Kepakaran dari segi radioterapi itu sendiri dan juga onkologi. Jadi kalau dah sampai peringkat dah ada kepakaran, mungkin kita boleh pertimbangkan semua hospital. Tapi setakat ini didatangkan untuk zon sahaja. Zon Kuala Lumpur, zon utara, zon selatan dan timur dan juga Sabah Sarawak. Sibu bangun ya, Mat? Belakang. Ya. Ya, tentang itu radioterapi di Sarawak hanya Kuching saja ada. Jadi saya harap kementerian boleh mempertimbangkan kerana Sarawak menteri tahu Sarawak ialah kawasan yang luas. Jadi kalau hanya Kuching saja ada, perjalanan itu sangat jauh untuk tempat daerah-daerah lain penduduk pesakit dari daerah-daerah lain untuk pergi ke Kuching untuk mendapat rawatan. Jadi saya harap kementerian boleh timbangkan tumpukan satu unit lagi di Sibu untuk cater Central Region of Sarawak, sama Miri untuk cater the Northern Region of Sarawak. Kerana Sarawak sangat besar. Terima kasih Yang Muhammad. Saya pun dah pergi melawat hospital Kuching. Memanglah perlu tambahan kepada mesin itu, Linac mesin tambahan. Jadi ini saya ambil perhatian. Memang cadangan itu memang baiklah, tapi dia makan masa sikit nak laksanakan. PJ Selatan, Kulim Badan Baru bangunnya, Mat. Ya. Datuk yang betul. Saya juga nak minta penjelasan daripada kementerian. Hospital daerah Bandar Baru ni. Jadi bukan dekat kita ni tak ada radioterapi, hospital pun tak ada lagi. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Kedah juga bertitah dalam, bukan dialisis, hospital ni. Jadi dulu Yang Maha Mulia Sultan Kedah juga telah bertitah untuk minta hospital di daerah Bandar Baru. Masalahnya Datuk Menteri ialah apabila kita tak ada hospital, anak-anak Bandar Baru ni dia terpaksa bila nak bersalin ni dia kena bersalin antara di Parit Puntang ataupun di Selama. Bila dia dah dapat anak tu bukan jadi anak Kedah, dia jadi anak Perak. Bila dia jadi anak Perak, dia akan hilang banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan kepada anak-anak Kedah ni. Jadi saya juga nak minta kerajaan yang telah pun berkali-kali berjanji ni untuk insya-Allah nak mendirikan hospital daerah Bandar Baru ni, insya-Allah dapat kita laksanakan. Dia tak perlu nak kita rasa bersalah. Kerana apa pun Kerajaan Barisan Nasional dah buat cukup banyak. Kalau kita bandingkan dengan kerajaan PAS 5 tahun tak buat apa, cuma terbang balak aja. So kita tak rasa bersalah untuk kita minta, kerana kita tahu bahawa ini janji Kerajaan Barisan Nasional. Saya cuma nak mengingatkan janji ini, insya-Allah saya yakin penuh dia akan dapat ditepati. Terima kasih. Ya, saya nak tambah sikit. Yang buat menteri. Hantar pergi bidang kampung Ramai tu. bangun ni, Ahmad. Ni Kulim, hantar pergi bidang kampung tu. Bukan serai. Terima Yang kasih. Menteri nak bagi jalan lagi, Ahmad. Ya. Bintulu. Saya tak ada. PJ Selatan. Bukan serai. Menteri tunjuk Yang Bintulu ya, Ahmad. Saya jawab yang Bandar Baru dulu. Nak jawab Okey, Bandar Baru yang ni memang saya pun dapat permohonan daripada wakil rakyat dan juga Esko sana tentang Esko Kesihatan. Memanglah dia masalah sentimen dan itu. Sebenarnya Kulim Bandar Baru dia cross balik sana sungai dah dapat hospital hospital Parit Puntang. Dia seperti besut dengan besut lah. Ramai orang besut pergi bersalin di Kota Baru, di sebelah Kelantan, Kota Baru. Jadi dia tak dapat IC itu deadline. Ya. Yang itu memang saya faham. Dia oleh itu dia tak dapat faedah yang orang Terengganu dapat, dia dapat di Kelantan lain. Jadi ini pun berlaku di Kedah lah. Jadi saya faham. Jadi bolehlah kita dengan desakan daripada Yang Muhammad boleh kita pertimbang percepatkan. Nak bagi mana yang Ahmad? Bintulu. Okey, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tadi sampai tarikh berusaha
mengenai hemodialisis, mesin hemodialisis kan. Tadi saya nampaknya jabatan ataupun kementerian mau buat perubahan. Macam contoh di Bintulu tau. Kita memang sudah siap hemodialisis center. Tetapi mesin hemodialisis tiada. Kita sebagai wakil rakyat, kita pergi cari NGO dan daripada agensi kerajaan bantu bagi terma. Terma ini mesin hemodialisis. Ikut spek kerajaan Kementerian Kesihatan bagi, kita mengikut. Supplier sebuah siapa kita ikut. Kita sudah beri, sudah bagi sama hospital, tetapi hospital kata dia tidak boleh pasang. Mau tunggu kelulusan terima daripada kerjaan baru dia boleh pasang. Okey, kita tak marah. Kita minta okey terus tulis surat minta kelulusan. Tetapi tempo minta dapat kelulusan 8 bulan baru boleh dapat. Apa sudah jadi? Begitu susahkah kementerian atau jabatan keluar itu surat terima itu hemodialisis mesin? Sudah berapa ramai orang menunggu nak buat dialisis, tidak dapat. So, saya nak minta penjelasan ataupun jawapan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Ini perkara mula dari pasal sekarang. Bolehkah kementerian buat kelulusan ini di serta-merta ke tidak? Kalau tak boleh, berapa masa? Sampai ada punya mesin sampai sana 8 bulan tak ada orang jaga, itu mesin pun sudah mau kong kali kong sudah. Nah, minta penjelasan. Tuan betul. Ini kes spesifik yang sebelum mendapat maklumat lebih tepat lagi. Walaupun untuk tahun depan Perdana Menteri dah janjikan bagi 1,000 mesin, hemodialisis mesin, dan kita boleh tempatkan di Bintulu lah. Dan untuk pengetahuan, semua hospital kerajaan dah ada kecuali 4 yang belum ada pusat dialisis ini. Dan kita akan tambah lagi mesin, dan mana yang belum dapat kita akan juga kekalkan. Dan kes ini saya tak boleh bagi jawapan sekarang kenapa lambat sangat bagi jawapan bagi perusahaan. Jadi saya tak boleh bagi jawapan. Tapi Yang Berhormat Timbalan Menteri, jangan lupa dah jawapan tulis. Jangan lupa itu hari masih hutang lagi 1 bulan, tulis 10 lagi sampai. Kawan ramai di belakang saya dia akan ambil perhatian. Ya. So hemodialisis. Koping. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Dr. Betul. Berkenaan dengan hemodialisis, kita tahu memang ada peruntukan untuk membantu mereka yang menjalani hemodialisis di NGO dan sebagainya. Tetapi saya diberitahu bahawa ada setengah tempat di mana peruntukan tersebut telah ditarik balik ataupun sangkut dalam proses permohonan, dan ramai antara pesakit-pesakit yang tak dapat menikmati bantuan daripada kementerian dari segi apabila buat dialisis di NGO khususnya di Pulau Pinang dan sebagainya. Minta penjelasan daripada Yang Berhormat. Tadi betul. Ya. Tadi saya tak sebut tentang hemodialisis ni, tapi tak apa. Ya. Ditanya tak apa, saya jawab. Ya, ada berlarutan. Ya. Balik kepada isu yang telah dibahas yang lain isu, tapi tak apalah saya jawab. Sudah Wabi tanya saya jawab. Isu dialisis itu memang dia kena menepati kriteria sebelum mendapat bantuan daripada tabung hemodialisis itu. Dia ada kriteria dia. Antaranya ialah dia kena ada satu doktor yang sekurang-kurangnya ada 200 jam latihan dalam bidang nefrologi. Yang itu kena ada. Ataupun pakar lah, di bawah pakar pun boleh juga. Pakar paling maksimum dia ada di bawah naungan dia kena 300 pesakit saja. Dan ada lain-lain lagi lah yang kriteria dari segi fizikalnya dan sebagainya. Kalau dia menepati baru dia dapat lah. Ya. Jadi ini kalau ada kes yang spesifik boleh rujuk kepada saya sendiri pun boleh, dan kita boleh nasihat, boleh siasat dan buat pembetulan. Ya. Memang kos hemodialisis memang tinggi, betul, memang tinggi. Jadi kalau di pusat swasta sampai 200 lebih sekali dialisis, kalau 3 kali seminggu memang penat lah. Ya. Sebab tu kita amat bersimpati dalam hal ini. Nak bagi jalan lagi, Mat? Betul, bagian serai. Betul. Ya, sibuk. Saya mau tanya Menteri tentang minggu lepas
di muka hadapan newspaper Star mencakap itu subsidi untuk pesakit dialisis daripada Kementerian Kesihatan. Yang itu belum disentuh dalam jawapan yang amat. Ya, 50 ringgit itu tahun ini tidak pernah diluruskan. Saya mau Menteri menjelaskan isu ini. Ya, Bagan Serai. Ya, terima kasih Datuk Yang Betul. Terima kasih Menteri. Saya ingin bertanya tentang status terkini hospital daerah Krian yang telah diluluskan, dibina di Parlimen Bagan Serai. Saya dipahamkan diluluskan pada tahun 2008 lagi. Dan saya nampak macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dan ini menjadi jeritan dan igawan rakyat di Parlimen Bagan Serai yang selalu bertanya. Dan juga saya ingin bertanya, adakah hospital baru yang akan dibina ini akan ditempatkan pakar-pakar? Terima kasih. Saya jawab yang Bagan Serai dulu. Betul. Yang ni adalah perkara baru yang tak dibangkit dalam perbahasan. Tak apalah, ini saya akan dapatkan maklumat dan bagi pada Yang Berhormat. Ya. Tentang subsidi ini, ini laporan Zawak Khabar. Jadi yang saya tahu dia berjalan terus. Tak ada ditarik balik dan sebagainya, jalan terus. Jadi yang tak lulus mungkin yang ada masalah dari segi pentadbiran, dari segi peraturan dan sebagainya. Dari betul. Senakan bangun pula Yang Amat. Kota Kinabalu. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Menteri. Saya mau tanya Menteri. Saya harap Menteri masih ingat lagi bila saya bahas dalam lulu. Saya ada minta satu mesin terapi untuk KK Likas. Dan juga Menteri pun sudah setuju untuk beli satu mesin yang baru untuk Kota Kinabalu. Saya mau tanya, juga Menteri janji akan hantar dengan semasa yang pendek, lah. Jadi saya mau tanya Menteri, sudahkah mesin terapi ini diantar di Likas Kota Kinabalu? Sekian, terima kasih. Cara betul. Nak beli mesin, dia bukan boleh beli off the shelf, dia kena order. Dia makan masa sikit, betul. Memang saya dah melawat hospital Likas ni. Memang ada bilik klinik yang kosong tu ada, cuma nak beli mesin dan pasangkan lah. Peruntukan dah ada sikit saving daripada pentadbiran hospital tu, dan dia tambah sikit daripada kementerian, boleh beli dah. Buat 16 juta satu mesin. Kita akan beli dah segera, dipercepatkan, disegerakan. Segera mana bukan Reni janji esok boleh dapat, tidaklah. Dia makan masa berbulan juga untuk nak order dan pasang dan sebagainya. Tuan Speaker. Nak bagi lagi Amat? Nak bagi jalan lagi Amat? Batu kawan di sini, YB Menteri. Dari Pulau Saya cuma Pinang ingin sebentar Amat, ingin maklumkan ramai yang baru di sini. Pada peringkat Menteri menjawab ini cuma perkara-perkara yang dibahas yang akan disentuh. Mungkin ada perkara yang berkaitan, tetapi perkara baru seharusnya tidak dibawa pada peringkat ini Yang Amat. Jadi kalau ada perkara baru boleh dibahas nanti mulai daripada hari Khamis ni pada peringkat jawatan kuasa di bawah kementerian-kementerian yang tertentu. Jadi itu kehendak peraturan mesyuarat. Terima kasih. Minta maaf. Ya, nak bagi jalan lagi Amat. Minta maaf Datuk Speaker, tapi Menteri dia betul-betul senang hati juga mau jawab soalan kita. Jadi itulah saya tanya. Terima kasih. Kita kan ada had Yang Amat pasal kita ada masa. Kita ada dibagi masa-masa yang tertentu pada peringkat jawab Menteri menjawab ini cuma dibagi 3 hari. Sebab itu kita lanjutkan perbahasan hingga jam 10.30 malam. Pun besok ada lagi 10 kementerian agaknya yang perlu kita selesaikan. Ya, nak bagi jalan lagi Yang Amat? Boleh YB Menteri dari Batu Kawan. Ya, betul. Batu Kawan. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih YB Menteri. YB Menteri, saya ingin membawa satu to bring your attention dengan izin kepada isu kekurangan hospital di Pulau Pinang.
dan secara spesifik sama ada kalau kementerian ada rancangan untuk membina hospital besar Batu Kawan. Saya pernah bertanya soalan ini, memandangkan selepas pembukaan jambatan kedua Pulau Pinang, kami akan melihat satu peningkatan dalam bilangan penduduk pembangunan di kawasan Batu Kawan, dan pada masa yang sama hospital Sungai Bakap yang tidak mempunyai pakar, buat masa ini saya rasa dengan izin overloaded dengan pelbagai kes, dan ianya it serves dengan izin penduduk-penduduk dari kawasan Imbong Tebal, Jawi, Batu Kawan, Simpang Empat, and area dia sangat besar. Jadi mungkin kalau Menteri tak keberatan, mungkin satu hari saya boleh membawa Menteri menziarahi tempat-tempat ini untuk melihat skala dia berapa besar dan keperluan satu hospital besar di Batu Kawan selepas pembukaan jambatan kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hostel Sungai Bakap ni saya bekerja di sana dulu 4 tahun. Jadi saya tahu sangatlah. Bang dia sama, dia punya umur dia sama dengan Hostel Balik Pulau, 130 tahun. Dia paling tua sangat di seluruh Malaysia. Balik Pulau dengan Sungai Bakap lah. Paling tua, bangunan kayu lagi, masih lagi bangunan kayu. Tapi bed occupancy tak begitu banyak. Dan mungkin kerana ada yang hostel Bukit Tajam dekat, hostel Seberang Jaya pun tak jauh sangat. Jadi ramai mungkin yang pergi ke sana. Tapi sebab tu bed occupancy untuk apa nama, Sungai Bakap hostel ni tak begitu tinggi sangat. Macam Balik Pulau lah, tak begitu tinggi sangat. Jadi bagaimanapun the expectation ialah penduduk akan bertambah bila jabatan tu siap, dan mungkin kita akan melihat semula lah keperluan mengadakan satu lagi hospital di sana. Maaf Wabi Menteri, boleh saya bertanya bila pemantauan ini akan dijalankan selepas jambatan kedua ini dilancarkan? Maksud saya, andai kata ia dilancarkan tahun ini, jadi pemantauan dan study dari pihak kementerian bila ia akan kick off? Selepas 1 tahun, selepas 6 bulan? And also bergantung kepada projek dan plan pembangunan PDC di Pulau Pinang. Terima kasih. Ya Mat, di kementerian kita ada satu bahagian perancangan. Mereka memang cukup pasti, cukup alert tentang tentang pembangunan di mana-mana kawasan, dan memang mereka merancang ahead ke depan. Jadi saya sebagai Timbalan Menteri dari Pulau Pinang, saya ingat berilah kita beri perhatian lebih sikit. Jadi batu sapi tentang ward tuberculosis, dia mahu supaya dibina baru ward tuberculosis disandarkan. Sebenarnya tuan betul, penyakit tuberculosis memang satu penyakit yang berjangkit, dan di klinik kesihatan sandakan memang diasingkan pesakit tuberculosis ni, TB ni, daripada pesakit-pesakit yang lain, dan diasingkan dan dirawat di ward yang lain. Dan kalau sebenarnya penyakit TB ni, kalau dia perlu rawatan dalam ward, maka dia akan dihantar ke Diocese of Kent, Hospital Diocese of Kent. Jadi setakat ini tak perlu satu ward khas di klinik kesihatan sandakan. Ya. Sudah betul Sipitang kena dengan Nucleus Hospital di Sipitang. Ya. Klinik ini memang ada kepakaran, memang ada disediakan kepakaran ni, doktor pakar yang pergi buat lawatan daripada hospital yang dekat, iaitu daripada Queen Elizabeth Hospital, daripada Hospital Likas, dan juga daripada Hospital Keningau, dan juga daripada Hospital Bukit Padang, Mesra Bukit Padang. Dalam bidang-bidang banyak bidang lah, bidang nefrologi, hematologi, perubatan am, kecemasan dan traumatologi, pediatrik, obstetrik, gynecology, dan juga psikiatri. Dan setakat ni betul, hospital ni dia cuma ada occupancy dia cuma ada 24% saja. Dan klinik pakar pun hanya ada 134 orang yang menggunakan klinik pakar setiap sebulan, 134. Jadi tak begitu ramai. Ya. Jadi berkenaan dengan kes-kes rujukan yang terlibat dengan industri kimia dan minyak ni, kalau ada kes yang berat, dia boleh dirujuk kepada Queen Elizabeth Hospital. Tentang
perkhidmatan hospital doktor udara. Ini pun dibangkit oleh Sipitang. Memanglah ni kawasan-kawasan pedalaman memang kita sediakan perkhidmatan doktor udara. Ya? Jadi masalah dia, pertanyaannya ialah kenapa tak bina klinik-klinik permanent yang tetap. Ini kita kalau ada kemudahan jalan dan sebagainya, memang kita boleh dibina klinik-klinik tetap, klinik kesihatan dan sebagainya. Tapi buat sebentar waktu, bila infrastruktur dah meningkat, maka kita boleh bina. Tapi sekarang ni kita masih perlukan perkhidmatan doktor udara. Kalau betul Labuan, Yang Berhormat Labuan, yang ni pun masalah terpakar juga. Dia mahu satu burn unit di Labuan. Tapi sebenarnya burn unit ni kita rancang di Bintulu dan akan ditender tak lama lagi. Bintulu burn unit. Jadi mereka yang memerlukan rawatan rapi oleh kerana terbakar, boleh dihantar kepada hospital yang dekat lah. Dihantar ke Hospital Queen Elizabeth ataupun yang dekat Queen Elizabeth yang kedua. Dan pihak syarikat, sebenarnya pihak syarikat minyak ni, mereka setakat ini mereka hantar pesakit mereka ke Singapura, ya, ke Brunei ataupun ke Singapura. Mereka yang terlibat dengan kes-kes industri minyak ni yang terbakar, dihantar ke Singapura ataupun di Brunei. So betul Yang Berhormat Hulu Rajang, Hospital Kapit. Ini masalah pengantaran balik jenazah. Kalau hantar ke hospital dan daripada Kapit hantar ke hospital dan mati, dia nak hantar balik, nak transfer balik mayat tu. Kalau transfer balik mayat daripada hospital yang dirujukkan kepada hospital asal, memang tak kena bayaran apa-apa. Cuma kalau dia pergi sendiri dan meninggal, yang tu ada sikit masalah. Maksudnya dari segi peraturan memang hospital tak hantar secara percuma, dia kena bayar. Dan ramai juga NGO yang Islam, yang bukan Islam, menganjurkan jenazah. Yang Berhormat Menteri Hulu Rejang. Ya. Perkara ini telah amat sukar saya sebagai wakil rakyat yang baru di kawasan Hulu Rejang. Jadi perkara ini telah dari dulu hingga sekarang, kerana atas kebaikan Kementerian Kesihatan untuk menghantar pesakit tu pergi ke Sibu dan ke Kuching, kerana Hospital Kapit tidak ada doktor pakar. Dalam ucapan saya semasa saya minta doktor pakar. Yang pertama, yang kedua, Kapit Hospital ni, Yang Berhormat Perdana Menteri, kita tak ada jalan lain melainkan menggunakan jalan pengangkutan air. Jadi kalau tidak ada doktor pakar diberi kepada Hospital Kapit, maka perkara tersebut, pesakit ni akan berulang lagi dihantar ke Sibu Kuching. Dan masalahnya, jika mereka ni meninggal dunia, jadi terpaksalah, kalau tidak hospital dan wakil rakyat kena juga bayar untuk membawa balik mayat tersebut. Jadi saya minta Kementerian Kesihatan supaya dapatlah mengambil kira, kerana perkara ini sangat berat. Sekian, terima kasih. Sebenarnya memang pihak hospital pun minta ban jenazah yang baru. Hospital yang jenazah lama dia memang keadaan dia memang teruk lah. Jadi dia perlu dia pun sebenarnya permohonan ban jenazah ni bukan di hospital ni saja, tapi seluruh Sabah atau Sarawak memang ada permohonan untuk ban jenazah. Yang ada memang keadaan yang zaif, ya. Jadi ini kita akan supply peringkat demi peringkat lah, ikut kemampuan kewangan yang kita ada. Tak tinggi bangun ni. Pendek saja. Terima kasih betul. Pendek saja. Kota tinggi ni, pembangunan itu pesat. Saya nak minta bagi wakil orang Kota Tinggi, hospital tu dah penuh. Saya tu ada kekangan bajet, tapi we need an OPD, Outpatient Department immediately. Jadi minta Menteri beri pertimbangan. Terima kasih. Soalan tak jelas tadi. Tolong ulang. Sekali lagi. Kota Tinggi minta OPD Department, Outpatient Department. Kalau tak boleh hospital pun korang OPD. Di Kota Tinggi. Sebab pembangunan itu pesat. Oh, di Kota Tinggi? Kota Tinggi. Oh, tak, ini belum sampai. Ini menjelas sikit. Terima kasih. Ya.
Yang tu di Kota Tinggi, jadi tak termasuk dalam perbahasan sekarang lah. Tak apa, Kota Tinggi perlu OPD baru. Yang tu kita boleh pertimbangkan lah. Untuk pengetahuan, saya ingat Yang Muhammad tentang Kapit ni, Hospital Kapit, memang dah ada pakar pediatrik dan juga pakar perubatan di sana. Mungkin boleh tambah lagi lah kemudian ya. Betul-betul Bagan Serai. Dan hostel baru, tentang hostel baru Parit Buntar. Ini sebenarnya dah ada tapak dan sudah dilaksanakan kerja-kerja tanah dan kerja dan design pun dah selesai, akan dipanggil tender tak lama lagi lah. Dan hostel ni baru dan dia ada 76 katil ya. Dan setakat ni pegawai perubatan pun ramai dan pakar pelawat pun yang datang daripada Taiping dan juga Seberang Jaya pun ada yang pergi ke Hospital Parit Buntar. Jadi sekarang ni dalam keadaan yang baiklah kerana dan hostel baru akan dibina. Betul-betul hostel Banting ya. Hostel Banting ni kerja-kerja menaik taraf dibuat dan kos yang telah pun dibelanja 6.7 juta untuk nak bina unit rawatan rapi dan juga Dewan Bedah, naikkan taraf Dewan Bedah. Pakar pun ada, 7 orang pakar yang ditugaskan di sana dan berbagai disiplin lah, pakar perubatan, pakar bius, pakar kanak-kanak, pakar ortopedik dan sebagainya lah ya. Dan kalau perlu lagi kepakaran yang lain, mereka hospital yang dekat ada dan kita boleh rujuk pada hospital yang dekat, iaitu di Hospital Tengku Puan Rahimah. Putatan Klinik Kesihatan Kampung Dubasen Putatan ini dalam dalam peringkat pengambilan tanah, betul-betul akan dibina baru dan dalam peringkat pengambilan tanah. Tentang hostel besar Sri Aman Sarawak, kerja-kerja ni hostel baru, tanah kerja fasa 1 dah siap, kerja-kerja tanah dah selesai, yang fasa kedua iaitu mereka bentuk dah selesai dan akan dipanggil tender tak lama lagi. Hostel ada 108 katil ya. Pasir Gudang memang ada keperluan satu hostel baru bangun yang ya. Ya, terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya menyewa soalan ini sebab WB Jelutong tiap hari dia kata Kerajaan Besar Nasional tidak menunaikan janji tentang apa yang telah dibuat pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tempoh hari semasa kempen pilihan raya negeri di Sarawak. Jadi saya harap dengan penjelasan Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri, WB Jelutong tidak lagi keliru dengan pembinaan hospital di Seraman. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat kerana menyokong usaha Kementerian Kesihatan. Betul-betul Pasir Gudang memang kawasan yang sedang membangun pesat dan memang keperluan hostel baru adalah mendesak. Dan setakat ini tanah pun dah sedia, luasnya 25 ekar dan kita telah masukkan peruntukan ini dalam rancangan Malaysia ke-11 Tuan Ketua. Wabi penampang tentang Queen Elizabeth Hospital di Kota Kinabalu. Beliau minta supaya ditambahkan 1 blok lagi. Sekarang dah ada di Queen Elizabeth 1, dah ada 2 blok yang baru dibina, hampir siap. Mungkin dalam hujung tahun ni siap dan boleh digunakan. Ada 661 katil semuanya. Dan Queen Elizabeth 2 pun dah dalam beroperasi. Jadi likas ada, jadi sangat mencukupi lah. Kalau nak bina satu lagi, kita akan lihat semula keperluan bina satu lagi blok yang mempunyai 300 katil. Ini keperluan yang baru ni pun saya dah melawat dan memang pihak hostel minta supaya diadakan satu lagi blok, tapi bila kita melihat keseluruhannya keperluan tidak begitu mendesak ya. Sibuti tentang naik taraf klinik Batunia di Berkenu. Memang klinik situ agak terlalu uzur sangat. Sekarang ni kita dah pun
Klinik kesihatan berdunia di peringkat perolehan tapak tanah, ya. Dan manakala klinik kesihatan berkenu juga perlu diganti, dan kita akan dalam proses untuk nak melihat tapak yang baru, betul. Yang Muhammad Kapa ini kena dengan gula ni, dia bertanya apa kaitan naik harga gula dengan nak kurangkan diabetes ni. Gula, ya, no. Sebenarnya gula memang ada kaitan rapat dengan kencing manis. Jadi kalau kita kurangkan gula, tak makan gula, kita dapat mengurangkan peluang risiko untuk nak kena kencing manis ni. Memanglah kena pergi mana-mana pun, mana-mana pakar pun, kalau kencing manis memang dinasihatkan kurang gula ataupun tak makan gula langsung. Minta penjelasan. Ya. Gopeng dulu. Yang Ahmad, bagi Gopeng dulu yang Ahmad. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Dato' Yang Betul. Kebetulan berkenaan dengan gula dan kencing manis. Yang tahu saya, tidak ada sebarang kajian saintifik yang mengatakan bahawa makan gula yang lebih boleh menyebabkan diabetes. Tidak ada kajian saintifik yang saya cabar Menteri buktikan, berikan fakta berkenaan dengan kajian saintifik yang membuktikan bahawa gula ini menyebabkan diabetes. Itu saja yang saya minta. Itu saja. Betul. Tak tahulah, saya masa belajar perubatan di Universiti Melaya dulu. Ini belajar perubatan Universiti Melaya dulu. Dia dalam badan kita makan gula, ialah gula lah. Kita makan karbohidrat, zat kanji, karbohidrat, dalam badan dia jadi gula juga. Lemak, bila badan kita perlukan gula, convert lemak tu jadi badan kita convert lemak jadi gula. Dan bila banyak gula, bila banyak gula dalam badan, kita perlu insulin banyak. Dan insulin dikeluarkan oleh pankreas, ya. Jadi kalau terlalu banyak sangat keperluan insulin, pankreas will fail dengan izin. Jadi memang ada kaitan yang rapat gula dengan diabetes. Yang Berhormat, ya, Pak. Biarkan Menteri jawab dulu. Saya tak puas hati dengan jawapan tersebut sebab itu jawapan orang kampung. Kalau nak jawapan profesional, biar pakar yang tulis bahawa tunjukkan scientific proof. Mana ada studi yang menunjukkan bahawa gula ini menyebabkan diabetes. Itu saja. Berikan daripada Mayo Clinic, New England Journal, Lancet ke apa-apa jurnal yang membuktikan bahawa gula ini menyebabkan diabetes. Yang tahu saya tidak ada. Kalau ada, Menteri boleh buktikan. Ini is against the norm, betul. Semua pakar kata kalau makan gula, dia akan meningkatkan risiko kencing manis. Ya, okey. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini pandangan Yang Berhormat Gopeng ni. Kita kajian saintifik. Jadi bila Yang Berhormat tak dapat berikan, maknanya menunjukkan bahawa tak ada kajian saintifik. Tetapi saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat bahawa pandangan tradisionalnya mengatakan bahawa makan gula dapat kencing manis. Macamlah pandangan tradisional dulu, orang kata makan kambing darah tinggi. Tapi tak ada satu kajian pun. Tak ada satu kajian mengatakan bahawa makan daging kambing banyak dapat penyakit darah tinggi tak? Jadi itu pandangan. Cuma saya tak mau nak berbalah itu dari segi kajian saintifik dan sebagainya. Besok pagi saya belajar yang makan gula. Tapi yang saya nak tanya ialah, lepas tu kita pergi buat kajian tengok. Duduklah. Hayya, tak okey apa macam. Yang Muhammad, saya nak tanya pasal Yang Muhammad katakan bahawa masalah kenaikan harga gula untuk mengurangkan penyakit kencing manis. Harga gula ni dah naik ni lama dah. Banyak kali dah saya ingat, saya seumur saya duk ingat duk beli sekati 2 kupang 5 duit waktu tu. Lebih kurang sekilo 4 kupang lah. Kalau kilo 4 kupang. Waktu tu kati boh bilang kelonsong keteh 3 segi tu. Jadi sampai lah ni RM2 8 kupang 4 duit. Yang Muhammad, sebentar Yang Muhammad.
Saya rasa harga gula tak kaitan dengan Kementerian Kesihatan. Tadi dia sebut kenaikan harga gula tu. Dia sebut. Dengan masalah kejimanih ni. Nanti Kementerian Kewangan nanti bolehlah bawa isu ni yang bukan isu harga, tapi dia sebut tadi dia menjawab soalan yang berkaitan dengan kenaikan harga gula dengan penyakit kejimanih. Jadi daripada 2 kupang 5 duit, 4 kupang sekilo dulu ni, dengarlah ni 2 ringgit 8 kupang 4 duit ni, berapa kali naik tu? Daripada tahun 1999 kalau tak silap saya, dekat 6 ke 7 kali naik ni. Berapa banyak penyakit kencing manis ni berjaya dikurangkan? Wat kencing manis ni, berapa banyak dapat dikurangkan? Maknanya kita nak tahu lah dah bahas pun yang ni, Omar. Dulu berapa sebelum naik dulu ni, tahun 1999, berapa pengidap penyakit kencing manis dalam negara Malaysia? Selepas naik harga gula ni berapa berjaya dikurangkan? Jadi kalau boleh bagi fakta. Betul. Mikrofon itu pertama mata kan. Ini betul tu. Apa yang kita sekarang ni di Kementerian Kesihatan kita bincang, kita kempen tentang NCD, non communicable disease, termasuklah kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi dan sebagainya. Ini ada berkaitan dengan cara hidup, cara makan, cara style kita hari ni, kita kurang exercise. Tak, saya setuju cara makan, saya setuju Yang Berhormat. Cara makan setuju, tapi untuk menggunakan alasan menaikkan harga untuk mengurangkan orang makan, itu tak betul. Bila naik harga gula, harga barang naik, orang naik darah, lepas tu kita naik pula harga garam. Bila orang dah marah naik harga barang naik ni, jadi kita naik pula harga garam untuk nak mengurangkan penyakit darah tinggi. Jadi apa punya kartun ni, penyelesaian masalah kencing manis ni tak selesai masalah, penyelesaian darah tinggi pun tak selesai masalah. Ya, itulah. Bahkan sekarang doktor tu setuju. Jadi lepas ni penaik harga garam pula. Ini ada kaitan dengan cara hidup kita sekarang. Kita dah jadi satu hampir maju. Kita mampu semuanya makan benda yang manis, makan ni satu hari sampai 6 kali 7 kali. Ahli politik makan lagi banyak kali. Ya. Ini semua risiko kepada badan kita. Dapat kencing manis, dapat darah tinggi, dapat kolesterol dan sebagainya, dapat stroke dan sebagainya. Jadi cara ini satu kerajaan mengurangkan subsidi harga gula naik kerana satu cara untuk kita, satu cara yang kecil lah untuk kita mengurangkan penggunaan gula. Untuk Gajah bangun. Okey. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Menteri. Menteri berbalik-balik dengan isu yang sama, mengatakan bahawa kenaikan harga gula ini akan menyebabkan penurunan dalam kadar diabetes. Saya tak berminat dari sudut pandangan perubatan, sama ada gula itu akan membawa diabetes dan sebagainya. Saya lebih berminat dari sudut pandangan ekonomi. Ada tak sebenarnya kenaikan harga gula ini betul-betul akan menyebabkan penurunan dalam permintaan untuk gula? Dari sudut pandangan ekonomi, gula ini adalah satu barang yang dianggap sebagai barang tidak anjal. Permintaannya tidak anjal. Jadi sudah pasti dengan adanya kenaikan harga tidak akan menurunkan permintaan untuk gula. Untuk barang mesti dia tak akan berlaku. Itu adalah dari sudut pandangan ekonomi. Saya tidak tahu kenapa kerajaan tidak ada pakar-pakar ekonomi yang memberi tunjuk ajar kepada kementerian ataupun kepada Menteri Kewangan dan juga kepada Menteri Kesihatan bahawa perkara ini tak mungkin akan berlaku. Walaupun kenaikan harga dibuat untuk gula, penurunan dari segi kuantiti permintaan gula tetap tak akan berlaku. Kalau tidak, tak percaya, turun padang, pergi rumah ke rumah, tanya, dengan kenaikan 34 sen itu, adakah kuantiti permintaan untuk gula itu akan diturunkan? Saya rasa ada satu isi rumah pun yang akan mengatakan bahawa dengan adanya 34 sen kenaikan, dia akan terus menurunkan permintaan untuk gula. Tak mungkin. Terima kasih. Minta penjelasan. Saya pun boleh menjelaskan pandangan negatif Yang Berhormat. Tapi di pihak kementerian, kita tetap akan berkempen supaya kegunaan gula itu dikurangkan. Kalau kita nak argue ni sampai esok pagi pun tak selesai. Saya yang pandangan Kementerian Kesihatan, pandangan kesihatan. Okey. Mohon sikit. Yang Berhormat Dalam Menteri Tanah Merah. Pendek boleh. Saya orang Kelantan. Orang Kelantan ni diketahui suka makan manis. Ya. Roti canai pun, dalam kuah roti canai pun kita letak gula. Saya pun makan pizza pun letak gula atas pizza. Ya. Gitu tahap. Jadi kita sebut tak ada kata scientific study lah, tapi saya tahu di Kelantan ni
paling banyak orang kencing manis. Itu jadi kalau tertentulah dalam kepala saya tak doktor lah, tapi setahu saya gula ni macam yang Berhormat Timbalan Menteri sebutkan tadi, antara punca nak dapat diabetes ni disebabkan pengambilan gula yang berlebihan. Jadi bagi saya jadi apa yang diterangkan oleh menteri tu saya setujulah. Gula ni antara punca yang boleh menyebabkan risiko dapat kencing manis. Okey. Saya ada bangkitkan tentang di Hospital Tanah Merah, yang di mana kita perlukan Tanah Merah ni kedua atau ketiga terbesar lah pekan di Kelantan. Tetapi malah hospital saya ni, hospital di parlimen saya ni, CT scan tak ada. Hari-hari kena pergi rujuk ke Hospital Kuala Krai, Hospital Kota Baru, ya. Jadi saya mohon sangatlah CT scan ni tolong diadakan. Dan juga Dewan Bedah kami ni, Dewan Bedah ni selalu aircon rosak. Dan bila aircon rosak, dia tak boleh buat pembedahan. Kerana saya bukan doktor, tapi saya difahamkan, saya tanya, kenapa tak boleh bedah? Tak ada aircon pun, pakai kipas pun bedah lah. Dia tak boleh. Sebab dia kata kena ada suhu. Saya tak faham, betul ke? Kena ada suhu 16 degrees. Jadi kalau, sebab tu dia perlukan sejuk. Jadi kalau suhu tu 16 degree, baru boleh bedah. Itu saya tak tahu, sebab saya bukan doktor. Jadi tolonglah, Dewan Bedah kami selalu aircon rosak. Ya? Dan yang sangat kritikal, CT scan. Saya mohon merayu, tolonglah ada CT scan di Hospital Tanah Merah, pekan yang kedua terbesar di Tanah Merah, di Kelantan. Terima kasih. Ya, Ahmad Menteri, panjang lagi Ahmad. Nanti gula sikit. Ya. Panjang lagi. Tentang gula tadi, memanglah kalau kita nak kesan kencing manis pun kita test gula dia, random blood sugar, fasting blood sugar. Baru kita tahu dia ada kencing manis atau tidak. Ya. Jadi memang kita galakkan rakyat kita pergi buat saringan, pergi cek di sama ada di klinik kerajaan, di hospital kerajaan, di klinik swasta dan sebagainya, cek kita punya random blood sugar, RBS. Kita dapat tinggi sikit, dan kita cek fasting blood sugar pula. Mana kita apa pun ada kaitan, kencing manis ada kaitan dengan gula. Tentang Hospital Tanah Merah ni memang ada terbukit, sempit, kawasan sempit. Memang kalau nak perbesarkan kena cari tempat yang kena hospital baru lah, baru di tempat yang lebih selesa. Dan tentang CT scan ni setakat ni kita tak ada perancangan lagi, belum ada perancangan lagi. Besok ni kalau kita ada duit lebih sikit boleh lah, ya. Setakat ni dia bergantung pada peruntukan lah. Dia cost dia bukan murah, mahal. Jadi kita kena tengok peruntukan dulu, ya, betul. Jadi yang Muhammad kena tolong berubat Bintulu tak tu? Ya? Pergi cek tengok darah naik apa tu, Bintulu tu. Dia punya random. Ya Ahmad, kalau panjang lagi Ahmad boleh jawab bertulis. Panjang. Boleh bertulis. Ya. Boleh pendekkan? Boleh bertulis ya Ahmad. Ya. Nak gulung ni banyak lagi betul. Jalan tulis. Ya, jadi jawab tulis lah Ahmad. Kalau dengan arahan Tuan Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, dan yang lain yang tak dapat jawab saya jawab dengan bertulis. Terima kasih.